Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita teruskan dengan subjek sains tingkatan 2 iaitu topik 4.2 iaitu pertahanan badan. Jadi ini adalah berkaitan dengan pertahanan badan daripada penyakit lah. Okay, kita lihat, kita tahu penyakit itu disebabkan oleh patogen. Okay, patogen adalah mikroorganisma yang menyebabkan penyakit daripada pelajaran yang lepas kan, topik 4.1. Jadi sekarang kita nak tengok bagaimanakah pertahanan dalam badan kita untuk melawan penyakit ini. Okay, terdapat 4 cara patogen masuk. Okay, di sini melalui sistem respirasi, sistem pencernaan, sistem perkumuhan dan juga melalui kulit. Okey, bila kita tahu patogen ni akan masuk ke dalam badan kita, sebenarnya dalam badan kita dah ada sistem pertahanan. Okey, so dalam badan kita, pertahanan badan kita terdapat tiga kira barisan pertahanan lah untuk melawan daripada penyakit, maksudnya mengelakkan patogen ni masuk, iaitu dipanggil barisan pertahanan pertama, barisan pertahanan kedua dan juga barisan pertahanan ketiga. Kita lihat satu persatu. Okey, barisan pertahanan pertama. Apa yang dikatakan dengan barisan pertahanan yang pertama? Okey, sebenarnya yang pertama ni dia menghalang patogen daripada memasuki badan. Jadi dua cara patogen ni masuk dalam di peringkat barisan pertama ni iaitu kulit dan juga membran mukus. Okey, kalau kita tengok di sini pada bahagian kulit, okey, sebenarnya kulit kita ni liat dan sukar ditembusi oleh mikroorganisma. Tetapi bila berlaku luka, dekat tulis kat sini ditembusi jika luka. Maksudnya bila kulit kita luka, jadi ada ruang lah untuk patogen itu masuk. Okey, dan yang kedua, pada peringkat kulit juga, peluh dan sebum ni boleh musnahkan mikroorganisma. Okey, sebenarnya peluh dan sebum ni dia mengandungi bahan kimia yang boleh memusnahkan mikroorganisma. Jadi Tuhan buat ni sangat-sangat unik dan semuanya ada fungsi yang tertentu. Okey, pergi pula lihat perkara yang kedua iaitu pertahanan di peringkat pertama iaitu membran mukus. Okey, sebenarnya di mana terdapatnya membran mukus ni? Biasa kita tahu pada hidung kan, ada mukus dekat hidung. Sebenarnya pada salur pencernaan pun ada membran mukus ni. Okey. Dia adalah lapisan yang melapisi salur pencernaan dan juga salur pernafasan. Okey, mikroorganisma dia akan masuk salur pernafasan dan ditapis oleh bulu hidung. Kat sini kan, dalam hidung kita ada bulu hidung, sebenarnya berfungsi untuk menapis mikroorganisma yang masuk dan kemudian bila tapis, mikroorganisma ni akan diperangkap oleh mukus yang terdapat di dalam rongga hidung. Selain itu dalam telinga ada lilin, okey, air mata, ni salin eja, ni lendir pada faras, semuanya berfungsi untuk memusnahkan mikroorganisma. Okey, itu adalah yang pertama, barisan pertahanan yang pertama. Okey, lihat pula barisan pertahanan yang kedua. Okey, patogen yang berjaya melepasi barisan pertahanan pertama akan masuk dalam sistem darah dan berhadapan dengan barisan pertahanan kedua. Okey, dia dah masuk ke dalam dah ni. Bila kita dah berjaya, kita tengok pula apa yang berlaku pada barisan pertahanan yang kedua. Okey, sebenarnya pada barisan pertahanan kedua ni dimainkan fungsi oleh sel darah putih. Okey, sel darah putih akan bertindak secara fagositosis dengan menelan dan mencerna patogen menggunakan enzim. Okey, cara cerita yang paling mudah kita lihat gambar rajah ni. Okey, ini adalah sel darah putih, yang merah ini adalah patogen, maksudnya mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Di sini sel darah putih berfungsi untuk macam memerangkap. Di sini tulis menelan kan. Okey, dia telan patogen ini, kemudian dia perangkap, dicernakan dan akhirnya dimusnahkan. Okey, mudah kan? So, istilah dia fagositosis, umpama makan, telan dan cerna.
Okey, fagositosis ya. Okey, itu ada satu je untuk barisan pertahanan yang kedua. Okey, lepas dia masuk ke dalam sistem, melepasi sistem pertahanan kedua, patogen ni akan berhadapan dengan barisan pertahanan ketiga. Okey, pada barisan pertahanan ketiga, ianya patogen ni dihalang melalui penghasilan antibodi. Okey, ini adalah barisan pertahanan ketiga berkaitan dengan sistem keimunan badan. Okey, ianya melibatkan penghasilan antibodi bila patogen masuk ke dalam badan. So ada dua istilah di sini, antibodi dan juga antigen. Kita lihat apa yang dimaksudkan dengan antibodi dan juga antigen. Okey, antibodi ialah protein yang dihasilkan sebagai gerak balas terhadap antigen. Apa pula antigen ni? Okey, antigen adalah jasad asing yang merangsang penghasilan antibodi. Jadi kedua-dua ni sangat penting untuk mengelakkan daripada patogen itu memberi kesan penyakit kepada badan kita. Okey, lihat kepada imunisasi. Apa maksud imunisasi? Okey, pernah dengar kan imunisasi ni sebenarnya apa benda imunisasi? Dia adalah satu usaha untuk memberi daya tahan secara aktif kepada bayi, kanak-kanak dan dewasa terhadap penyakit dengan memasukkan vaksin. Kita di Malaysia ni daripada bayi selepas dilahirkan sehingga dewasa memang diberikan vaksin. Itu adalah satu cara untuk memberikan daya tahan dalam badan kita terhadap sesuatu penyakit. Okey, apa pula vaksin? Vaksin mengandungi antigen yang diperoleh daripada virus atau bakteria yang telah salah eja ni, yang telah dilemahkan atau dimatikan. Iaitu dengan itu dia akan membentuk keimunan terhadap penyakit tertentu. So sekarang ni kalau kita tengok COVID-19, vaksin COVID ya, sebenarnya vaksin itu dihasilkan daripada virus coronavirus lah. Dia ambil coronavirus yang telah dilemahkan dan dimatikan, okay, dan dijadikan sebagai vaksin. Jadi bila diberi suntik vaksin coronavirus ini, kebarangkalian ataupun risiko untuk terkena mengurangkan risiko untuk kesan daripada COVID-19 itu, okay, penyakit COVID-19. Okey, ini adalah contoh vaksin yang diadakan di Malaysia negara kita je. Maksudnya kalau tengok di sini bermula daripada selepas lahir saja, tengok umur dalam bulan kosong tu, lahir-lahir saja telah dicucuk BCG, vaksin BCG. Okey, kemudian bila umur sebulan sampailah kalau tengok kat sini tingkatan 3 baru habis vaksin. Okey, negara Malaysia mengamalkan jadual imunisasi ni supaya rakyat Malaysia terhindar daripada penyakit yang dinyatakan di sinilah. Keimunan terbagi pada dua, iaitu keimunan aktif dan juga keimunan pasif. Apa maksud aktif ini? Okey, sebenarnya keimunan aktif adalah badan menghasilkan antibodi sendiri apabila dirangsang oleh antigen. Okey, maka manakala pasif adalah badan memperoleh antibodi daripada sumber luar. Yang ni sendiri, yang pasif ni maksudnya memerlukan daripada luar. Okey, contoh, kita terus kepada contoh supaya lebih mudah. Aktif semula jadi bermaksud setelah sembuh daripada penyakit dia mendapatkan keimunan. Okey, contoh yang paling mudah kalau seorang itu terkena penyakit campak, chickenpox, so setelah dia baik daripada penyakit tersebut, dia terus mendapat antibodi, antibodi daripada penyakit tersebut, dan dia adalah bertahanlah untuk jangka masa yang lama, berpanjangan. Okey, lihat kepada aktif buatan. Aktif buatan maksudnya dia mendapat antibodi setelah memperoleh suntikan vaksin untuk mencegah batuk kering. Okey, kalau lihat pada graf ini, suntikan pertama keimunan dia rendah lagi, tapi bila diberi suntikan kedua, so keimunannya akan bertambah. Okey. Dan keimunan berpanjangan selepas jangkitan.
Okey, itu adalah untuk yang aktif. Okey, tengok pula keimunan pasif semula jadi. Okey, semula jadi maksudnya dia mendapat antibody daripada ibu. Bayi mendapat antibody daripada ibu melalui penyusuan, melalui plasenta. Kalau kita lihat graf di sini, bila bayi itu mendapat susu ibu, so keimunan dia akan bertambah. Manakala bila dia stop menyusu, keimunan akan menurun. Dan yang terakhir adalah contoh pasif buatan adalah suntikan antiserum. Antiserum ni dia tengok suntikan pertama, kemudian dia akan menurun, kemudian suntikan kedua, maksudnya di sini keimunan segera dan juga sementara. Okey. Okey, punca sistem keimunan menjadi lemah. Okey, ya, setengah orang keimunan kita kata keimunan dia tinggi kemudian rendah. Sebenarnya apa punca? Okey, lihat di sini ya. Terdapat 4 di sini punca, 4 punca sistem keimunan menjadi lemah. Yang pertama terdedah kepada pencemaran udara, terdedah kepada pestisid iaitu bahan kimia, okey, mengalami tekanan perasaan stres, ya, boleh menyebabkan keimunan menjadi lemah dan pengambilan gula secara berlebihan. Dan yang terakhir, amalan yang menguatkan sistem imun. So, kita kena adalah sesuatu untuk dilakukan bagi menguatkan sistem imun kita. Okay, yang pertama, mendapat rehat dan tidur yang cukup, beriadah dan menghirup udara segar, melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala dan akhir sekali semestinya tidak merokok dan tidak terdedah kepada asap rokok. Jadi, dengan cara ini boleh meningkatkan lagi sistem imun yang sangat penting untuk kita mengelakkan daripada penyakit yang berbahaya. Okey, itu saja untuk 4.2. Nanti kita sambung untuk 4.3.